Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Anas Farihin dalam Berita Semasa. Kementerian Pertahanan memberi jaminan siasatan penyalahgunaan kuasa Angkatan Tentera Malaysia ATM akan berjalan dengan lebih terbuka dan telus. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata pihaknya mempunyai proses dan prosedur operasi standard SOP tersendiri dalam memberi keadilan terhadap semua isu itu. Menurutnya, siasatan dijalankan berkaitan masalah disiplin dan salah guna kuasa oleh mana-mana pihak tanpa mengira pangkak. Katanya antara tindakan yang diambil termasuklah pengasingan kuasa. Terdahulu, Tentera Darat Malaysia mengesahkan menerima laporan berhubung dakwaan salah guna kuasa dan menggunakan kekerasan oleh seorang pegawai kanan di Sarawak terhadap seorang lagi pegawainya. Mengulas lanjut, Adli berkata kementeriannya sentiasa terbuka untuk menerima segala laporan dan bersedia melakukan siasatan dalaman berkaitan permasalahan yang dibangkitkan. 8 lokasi dipilih melibatkan Mersing, Muar, Johor Bahru dan Kluang bagi tawaran anjuran Bazar Ramadan Rahmah Madani tahun ini. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Johor, Lilis Saslinda Purnomo berkata, sebanyak 40% daripada peniaga bazar itu akan menawarkan sekurang-kurangnya satu menu rahmah. Lokasi dicadangkan Taman Wawasan Mersing, Kampung Tengah Muar, Perlimau Johor Bahru dan Laman SR Kluang. KPDN juga menawarkan inisiatif e-wallet kepada 660 peniaga selain RM20 kredit e-wallet kepada 8,000 pengunjung sebagai usaha menggalakkan digitalisasi di Bazar Ramadan. Selain itu, peniaga bazar yang menawarkan menu rahmah juga akan menerima kad diskaun menu rahmah, membolehkan mereka berbelanja di 5 pasaraya terpilih. Tambah beliau, bekalan makanan pada bulan Ramadan di Johor kini adalah mencukupi. Dalam pada itu, KPDN Johor akan menjalankan jualan Rahmah Madani Back to School di 8 lokasi bermula hari ini dan esok. Pengarahnya Lilis Saslinda Purnomo berkata, jualan melibatkan kerjasama 3 pasaraya dengan potongan harga sehingga 30%. Beliau menggesa masyarakat untuk menyalurkan aduan kepada KPDN sekiranya terdapat peniaga menetapkan syarat tertentu untuk membeli barang keperluan. Ia susulan kesalahan itu dikesan masih dijalankan di Kluang, Segamat dan Johor Bahru sejak Januari hingga kini. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program jualan Rahmah Madani Back to School di Kluang. Seramai 25 pelajar B40 dari Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu Kluang menerima sumbangan keperluan persekolahan. Baik, proses pengundian semula Pilihan Raya Umum Indonesia Pemilu 2024 bagi seluruh kawasan di Kuala Lumpur akan diadakan esok di Pusat Dagangan Dunia WTC. Pengundian semula akan bermula dari 8 pagi hingga 6 petang waktu Malaysia. Proses pengundian semula akan melibatkan 22 tempat pemungutan suara TPS dan 120 kotak suara keliling atau peti undi bergerak. Sementara itu, Ketua Penyelenggara Pemilu KPU Republik Indonesia Hashim Asy'ari menerusi kenyataan maklumkan telah mencadang proses pengundian semula dilaksanakan di seluruh Kuala Lumpur. Laporan media Indonesia menyatakan pengundian semula itu akan melibatkan 62,217 pengundi berdaftar, terdiri daripada 42,372 individu yang akan mengundi di WTC dan 19,845 individu melalui peti undi bergerak di 120 lokasi. Pengundian semula dilakukan selepas terdapat unsur jenayah pelanggaran pilihan raya yang dilakukan oleh 7 panitia pemilihan luar negeri Kuala Lumpur. Petronas mengambil maklum mengenai satu lagi penipuan pelaburan secara dalam talian yang kini tersebar di WhatsApp melibatkan penggunaan tanpa izin bagi nama dan logo syarikat serta nama Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Tan Sri Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz. Menurutnya, mesej itu termasuk laporan berita palsu daripada The Star menyatakan skim yang menjanjikan pulangan melalui pelaburan mingguan dalam operasi kerajaan yang berkaitan pengeluaran gas asli cecair LNG. Petronas menerusi kenyataan telah membuat laporan polis mengenai laporan tersebut. Sementara itu, pihak pengurusan Petronas menegaskan tiada platform pelaburan sedemikian daripada Petronas dan menggesa orang ramai supaya tidak memberi respon kepada skim pelaburan palsu ini. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.